Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ehsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Ini kesilapan besar dalam sistem pendidikan negara. Stop ranking schools, henti rankingkan sekolah. Kenyataan itu disuarakan dan juga pendapat itu dinyatakan oleh Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Minda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali sehingga hari ini menjadi paparan utama di Akhbar Sinar Harian. Dan pastinya kalau kita melihat kepada keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini, senarai sekolah terbaik di Malaysia diukur berdasarkan kepada pencapaian keseluruhan SPM dan ia ditentukan oleh Grade Purata Nasional atau GPN bagi menentukan kedudukan berkenaan. Jadi saya bersama dengan Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Pertama sekali Tan Sri, pendek saja soalan saya, Ya, kenapa Tan Sri membuat kenyataan itu? sebenarnya Ehsan, pada tahun 2008, saya pernah menulis satu artikel tajuknya Sindrom Berapa A. Dan Hmm. bagi saya pemerhatian ini telah sekian lama, dah hampir 14 tahun ya. Dan saya selaku ahli ekonomi, saya membuat kenyataan ini untuk negara kita. Ya. Kerana dalam banyak perbincangan yang saya ikuti, baik dengan sekolah-sekolah, baik dengan industri dan sebagainya, kerusingan terhadap kualiti modal insan adalah satu yang saya anggap top 3 lah. Kalau bukan number 1 is top 3. Jadi perlu amat sangat untuk kita memastikan sistem pendidikan kita dibuat dengan sebaik yang mungkin. Sebab itu saya merasakan perkara ini perlu dilontar dan untuk rakyat dan kerajaan membincangkan dengan rapi. Ya. Mhm. Dan juga Tan Sri menyenaraikan 6 sebab perlu mansuh ranking sekolah ini. Nanti kita nak lihat kepada satu persatu dalam tempoh 30 minit ini. Ya. Tetapi secara dasarnya Tan Sri, adakah kita melihat kepada isu ini akan menjadi status yang lebih besar atau mungkin perkara yang lebih tidak baik selepas ini jika kita terus lagi menilai dan juga melihat kepada ranking sekolah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan semata-mata. Ya, memang kalau kita tidak tangani hari ini, perkara ini mungkin akan lebih parah. Pertamanya ialah kita harus faham bahawa apa sebenarnya tujuan pendidikan. Dan Hmm. saya merujuk kepada dokumen yang dikeluarkan dan dilancarkan oleh kementerian sendiri pada tahun 2013, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Bagi Hmm. saya satu pelan yang baik. Dan dalam konteks perbincangan hari ini, bila dicakap tentang aspirasi murid, maksudnya Kementerian Pendidikan melihat dan mempertaruhkan usaha mereka sekiranya seorang pelajar keluar daripada sistem pendidikan sekolah negara kita, apakah ciri-ciri yang perlu ada. Dan di situ dia disebut dengan jelas. Ada 6 ciri yang disebut situ, ilmu pengetahuan, kemampuan berfikir, memimpin, penguasaan bahasa, etika, ciri-ciri nasional dan sebagainya. Jadi persoalannya ialah pengukuran kita hari ini yang kita mungkin sama ada lapor atau tidak. Saya dengar kata tak dilapor, tetapi whatever it is, benda ini sampai kepada masyarakat Ya. dan bagi saya dia memberi mesej yang sangat salah. Sebab itu perkara ini perlu diperbetulkan. Mhm. Dan juga Tan Sri, kalau kita Google dan juga kita lihat di laman web dan sebagainya, ada dua kategori sekolah iaitu MRSM dan juga SBP, sekolah berasrama penuh rankingnya. Dan juga sekolah harian kita tidak dapat lihat kecuali Ya. ada beberapa perkongsian menerusi sekolah-sekolah terbaik di peringkat negeri. Contohnya, bagaimana Prof melihat kepada perkara yang tersebar ini, ranking di peringkat sekolah berasrama penuh MRSM, kalau kita boleh sebut ia sebagai sekolah elit. Ya, pengukuran prestasi pertamanya jangan salah faham. Ya. Kenyataan saya tidak mengatakan tidak perlu ada ukuran prestasi. Mhm. Pertama, ukuran prestasi itu mestilah disasarkan kepada matlamat yang ingin kita capai. Again, pendidikan bukan hanya untuk mencari siapa pandai. Itu bukan matlamat pendidikan. Ya, Hmm. malahan banyak yang mungkin tak sedar yang kita bercakap tentang grade-grade A yang semua ini
tahun 2021 sekitar 380,000 calon mengikuti SPM. Dan bila kita bercakap tentang grade yang terbaik, mereka hanya lebih kurang 10,000, 9,000 lebih begitu. Jadi persoalan yang timbul ialah, pertama saya faham keperluan untuk mengukur prestasi tetap ada. Cumanya bagaimana kita mengukur, kerana apa yang kita ukur biasanya akan menjadi satu dorongan kepada semua pihak yang terlibat untuk kita meningkatkan prestasi. Jadi kalau saya ambil contoh dan sekarang ni, kalau sekiranya pengukuran itu hanya didasarkan kepada keputusan peperiksaan, bererti itulah yang besar kemungkinan akan menjadi tindakan seterusnya. Hmm. Dan walaupun dikatakan tidak ada pelaporan, tapi kita tahu bahawa sekolah berasrama penuh ada, sekolah MRSM ada. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Di Malaysia ini ada lebih kurang 2,440 mengikut statistik yang saya ada lah, sekolah di Malaysia. Jadi selain daripada hampir berapa, kalau tengok MRSM dengan sekolah asrama penuh ni mungkin dalam sekitar, saya ingat dalam sekitar 100 ataupun slightly more than that. 70, 50, 100, mungkin 120, 130 sekolah dalam kategori ini. Apa jadi yang beribu lagi? Jadi kita seolah-olah ditinggalkan tanpa mengetahui dan tanpa tahu bagaimana nak menilai. Jadi kita tak boleh kata ini penilaian ini untuk SBP dan MRSM sahaja. Sekolah lain macam mana nak diukur? Ataupun kemungkinan semua sekolah akan membuat kiraan mereka sendiri berdasarkan formula yang digunakan oleh kementerian. Formula itu mudah, saya pun boleh kira sebenarnya. Jadi saya nak tanya, kalau sekolah dekat kampung saya lah katakan, sekolah menengah kebangsaan Alopomsu, apa prestasinya? Sekolah-sekolah di kampung, di luar bandar, di Jeranto, di Yan Kedah, apa prestasinya? Jadi penting kita ada pengukuran yang boleh digunakan oleh semua pihak. Malah bagi saya, Ehsan, di kalangan sekolah berasrama penuh pun sebenarnya tak betul. Because kenapa kita hanya mengukur kepandaian dalam konteks grade ini? Dan kalau seumpamanya sekolah saya berada, saya minta maaf saya sebut sekolah yang paling bawah di kalangan sekolah berasrama penuh. Tengoklah sendiri mana Jadi agak-agaknya 5 tahun datang ni nak buat apa? Boleh ke sekolah ni naik top 10? Dia sekarang nombor 69. Jadi adakah kita bagi tahu, oh minta maaf encik, minta maaf adik, adik akan berada di sekolah ini selama 5 tahun, sekolah yang dianggap tercorot ataupun yang paling bawah. Because education is not about exam. Dan benda ni bukan boleh berlaku tahun depan. Jadi kalau saya rasalah, saya berani meminta kementerian untuk melaporkan semua sekolah di Malaysia. Dan tak apa, kita faham sekolah bandar, luar bandar konteksnya berbeza, tapi laporkan. Cuba kita tengok sebenarnya even dalam konteks yang salah ini, ukuran yang salah ini, di mana sebenarnya sekolah-sekolah berada. Dan juga Tan Sri, daripada apa yang Tan Sri nyatakan tadi, ini membawa penilaian kepada emosi dan juga psikologi kepada pelajar, murid dan juga ibu bapa. Bila kita tahu ranking yang macam Tan Sri sebut tadilah, sekolah mungkin yang tercorot dan sebagainya, kita ada perasaan terhadap sekolah berkenaan. Apa yang Tan Sri boleh katakan berkaitan dengan emosi, psikologi ini, Tan Sri? Ya, saya sebenarnya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ramai yang melontarkan pandangan dalam Facebook saya tu. Sekarang ni dah mungkin 500 lebih dah. Tapi suka saya ingatkan, saya juga dapat jumlah yang hampir sama melalui handphone saya dan sebagainya. Sebenarnya ada yang walaupun kita kata tidak, tetapi bila mana ini menjadi ukuran dan sasaran, dia simple. Ini dalam organisasi KPI, performance indicators ini, what get measured, get done. Apa yang diukur, itulah yang akan menjadi tumpuan. Jadi kalau saya sekarang ni berada di nombor 60 di kalangan sekolah berasrama penuh, berarti tahun depan saya kena buktikan saya lebih baik. Apa agak-agak tindakan yang akan dibuat oleh pihak sekolah dan guru-guru? Pertama, mesej akan sampai, tahun depan kita nak naik lagi ranking 5. So apa jawapan nak naik ranking 5? Sebab ukurannya hanya grade peperiksaan. Jadi berarti penumpuan akan pergi ke situ. Di mana kepimpinan, di mana etika moral, di mana sukan, di mana kehebatan dan bakat-bakat yang lain, di mana sejarah, di mana perpaduan dan toleransi dan sebagainya. Jadi ini bagi saya lah sangat mengelirukan. Minta maaf, saya tidak berhasrat untuk memburukkan mana-mana pihak. Tapi bagi saya lebih baik saya nyatakan seikhlas hati saya untuk negara kita, kita perlu membuat keputusan dan melihat perkara ini dengan sepenuhnya.
Jadi not an issue sekolah asrama penuh yang dibuat, yang lain tak buat. Tak, bukan jadi isu begitu. Because pendidikan is not just about exam. Tetapi saya tetap menyatakan pelajar-pelajar yang cemerlang, kita bagus, kita gembira. Ibu bapa jangan salah faham. Ya, pendidikan yang baik betul. Tetapi bila kita buat perbandingan, adakah kita, sebenarnya bagi saya Ihsan, hanya satu tawaran yang ada yang kerajaan boleh buat kepada rakyat Malaysia, iaitu memastikan sistem pendidikan kita dan persekolahan kita adalah terbaik yang mungkin. You have no option to tell that your school is nombor 1000. Agak-agak kalau 2440 tu mungkin ada yang nombor 2000. Apa kita nak bagi tahu kepada sekolah ini? Apa kita nak bagi tahu kepada ibu bapa, guru yang sekolah anda nombor 2000 di Malaysia? This is not right. This is not an option. Dia tak sama macam ranking ataupun larian 100 meter. 100 meter, kita tahu 10 orang yang terakhir di Olimpik itu, kita nak cari seorang yang terbaik. Tapi kita kena ingat, orang yang terakhir dalam 10 tu pun sebenarnya 10 terbaik di dunia. Dan ukuran dia, clocking dia mudah. Tetapi pendidikan tak boleh clocking begitu. Macam mana sekolah yang tidak ada kemudahan elektrik, tak ada digital, tak ada internet, tidak ada guru, tidak ada infrastruktur, duduk nombor 2000. Apa kita nak cakap? Jadi berarti kita perlu memberi perhatian perkara ini dengan serius dan memastikan tindakan yang sewajarnya diambil untuk membolehkan pendidikan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita cubakan yang begitu dulu. Saya dapat apa yang Tan Sri nyatakan. Bila kita cakap berkaitan dengan pendidikan, ia adalah hak bersama. Tak ada nombor 1, nombor 10 ataupun nombor 1000 sekalipun. Tapi Tan Sri, ada yang menyatakan, saya ada juga baca Tan Sri punya komen-komen di Facebook. Banyak yang share, banyak juga yang komen. Ya. Ada yang nyatakan bahawa kenapa ranking di peringkat sekolah untuk pelajar di peringkat sekolah ini boleh, tak boleh, tetapi di peringkat universiti ada ranking-rankingnya yang dikeluarkan oleh mungkin organisasi dunia dan sebagainya, Tan Sri. Ini sebenarnya kekeliruan yang telah agak berleluasa. Saya mantan Net Chancellor sebuah universiti yang besar lah dulu. Ya. Dan saya dalam secara peribadi, dan saya percaya di peringkat kepimpinan universiti-universiti awam juga, ramai dan kemungkinan semua berpegang kepada prinsip yang sama. Pertama, kita harus ingat bahawa ranking yang sering dilaporkan itu bukanlah dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Bukan KPT yang keluarkan, maksudnya membuat formula pengukuran itu. Iaitu datangnya daripada agensi penarapan antarabangsa. Sebab itu kami juga sebenarnya berhati-hati di dalam kita melaporkan, because you can avoid maklumat ini akan tersebar. Someone di luar negara mengatakan you berada dalam ranking berapa, tetapi itu bukan pencapaian yang mutlak. Bagi saya itu bukan ukuran yang mutlak, tetapi sekadar untuk memberi gambaran di mana sistem pendidikan kita ada. Bagi saya, contohnya lah, kalau Universiti A 139 katakan ranking di dunia, Universiti B 140 ranking di dunia, saya tidak akan mengkelaskan yang A itu lebih baik daripada B. Because nak mengukur prestasi universiti bukanlah satu perkara yang mudah. Habis-habis dia akan gunakan beberapa proksi tertentu yang mungkin juga dicapai secara maya yang kita pun tak tahu daripada mana dia dapat. Dan ukuran itu kadang-kadang bersandarkan kepada satu penarapan antarabangsa. Jadi berarti jangan kita terpedaya. Saya menyeru di sini, bagi saya sebagai ahli ekonomi, bahawa rakyat harus faham bahawa ranking-ranking yang, sebab ranking universiti ini selalu orang sebut, dan banyak saya tengok yang kata kalau ranking universiti boleh, kenapa kami tak boleh? Jadi konteks yang totally berbeza. Dan satu lagi ialah we are talking here about school, about pendidikan, ya, bukan about nak masuk universiti ini. Dan universiti dia juga ada sedikit persaingan di peringkat antarabangsa. Walaupun ada ranking, but itu tetap tidak menjadi ukuran mutlak kepada universiti-universiti awam di negara kita.
Tan Sri, perkara yang diukur dan juga yang dilihat kepada 5 daripada 6 aspirasi yang dinyatakan oleh Tan Sri bahawa kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, penguasaan bahasa, etika moral terhadap diri, masyarakat, negara serta identiti nasional itu diketepikan. Bagaimana pengukuran dan juga penilaian ini dapat dibuat di peringkat sekolah, di peringkat kementerian tanpa melalui ranking ini? Bagaimana perkara ini dapat direalisasikan, Tan Sri? That's why saya banyak terlibat di dalam menyediakan perancangan hala tuju, banyak kementerian dan sebagainya. Selalu saya nyatakan bahawa bila kita meletakkan hala tuju ataupun matlamat kita, kita kena pastikan bahawa matlamat itu boleh diukur sebaik yang mungkin. Kadang-kadang ukuran itu tidaklah secara mutlak, tetapi mungkin boleh diwakilkan ataupun kita ada proksi-proksi yang tertentu yang boleh digunakan sebagai gambaran terhadap matlamat yang kita ingin capai. Jadi bagi saya lah, ya, dalam konteks aspirasi murid, 6 aspirasi murid itu, sebab itu penting kita mentakrifkan setiap satu itu dengan betul. Kalau kita kata kadang-kadang kita letakkan matlamat tetapi kita sendiri tak tahu nak ukur. Jadi contohnya kalau kita kata identity national, itu aspirasi yang keenam. Penting semasa kita membangunkan ini, bagaimana kita nak ukur aspirasi nasional ni? Adakah kita akan buat satu kajian, sampling? Adakah kita akan buat satu bancian? Adakah kita akan buat setiap orang kena isi borang? Ataupun pukul rata berdasarkan kepada beberapa indikator-indikator. Jadi, whatever it is, kalau sekiranya 6 yang disasarkan sebagai aspirasi murid, bagi saya, 6 perkara ini perlu ada pengukuran yang terbaik. Ya, because kadang-kadang kalau kita tidak ukur dengan terbaik, kita akan dapat maklumat yang salah. Kadang-kadang kita pernah dengarkan, umpamanya orang kata kita nak mengurangkan jenayah. Jenayah ni jenayah macam mana? Jenayah yang curi ayam ke? Jenayah yang curi beratus milion ke? Jenayah di Laut Selat Melaka curi kargo ke? Jenayah yang macam mana yang kita maksudkan? Jadi dalam konteks ini bagi saya perlu ada pengukuran. Saya mungkin tak boleh jawab secara khusus sekarang, tetapi saya anjurkan untuk kementerian berbincang bagaimana cara yang terbaik untuk kita membuat pengukuran dan membuat pelaporan. Of course, ada yang saya tengok respon kata ini dia kata hal dalaman. Wah, betul hal dalaman, tetapi masalahnya dah tersebar seluruh Malaysia. Dan semua orang melihat penarafan ini. Dan banyak yang cuba, saya tahu ada pengetua yang cuba kalkulate dia punya GPN, GPS juga, grade kualitas sekolah. Jadi ada yang bagus dia nak seronok nak ceritalah. Kalau 10 yang terbaik itu mungkin dia nak laung-laungkan lah. Tapi masalah saya sebut tadi yang 2000 lebih itu macam mana pula? Jadi berarti dan education is for all, education untuk semua. Jadi sebaik yang mungkin penarafan ini tidak dibuat sebegitu dan pelaporan dan pengukuran itu mestilah berlandaskan kepada matlamat. Saya melihat falsafah pendidikan kebangsaan ini yang jitu lah. Kalau buka website kementerian mungkin ini antara pertama yang dijumpai. Dalam falsafah itu cukup cantik. Pembangunan potensi yang menyeluruh, yang bersepadu, yang seimbang, yang harmonis, intelektualnya, rohaninya, jasmaninya, semua ada. Tetapi inilah kadang-kadang bila kita letakkan matlamat dah hala tuju, bila berbunga-bunga sangat, akhirnya kita pun tak tahu nak ukur macam mana. Dan kita mencari jalan mudah. Ada orang kata ukuran peperiksaan mudah. Kalau mudah nak dicapai, buatlah. Kira lebih mudah lagi, kira bilangan kerusi dekat sekolah cukup lah. Lagi mudah. Dan juga Tan Sri, ini antara mungkin soalan yang agak mudah Ya. untuk kita faham. Macam mana kita nak elakkan daripada orang meletakkan ranking bila kita ada peperiksaan contohnya Ya. SPM. Mungkin peperiksaan lain tak ada. PT3 dah tak ada, UPSR dah tak ada, tapi kita ada SPM. Walaupun mungkin tidak dikeluarkan oleh KPM, tetapi kita tahu keputusan-keputusannya nanti, oh ini sekolah terbaik, ini keputusannya tinggi. Tapi di akhirnya nanti ada juga perbandingan di antara sekolah A, sekolah B, sekolah C. Macam mana Ya. kita nak elak ini, Tan Sri? Bagi saya lah, that's why saya tidak mengatakan perkara ini dapat diselesaikan tahun ini atau tahun depan. Sebenarnya saya dipahamkan daripada rakan-rakan di UKM, beberapa pakar pendidikan, Dr. Anwar,
ada menulis dalam Facebook dia. Dia mengatakan bahawa sistem peperiksaan awam ni sebenarnya dah hampir 200 tahun lebih di Malaysia. Bermula dengan Penang Free School pada 18 something begitu. Sistem yang kita telan, kita ambil, never mind, bagi saya sistem ni bukanlah 100% peperiksaan ni tak bagus. Peperiksaan itu bagus. Saya juga antara hasilan daripada sekolah berasrama penuh yang juga mengikuti sistem begitu. Tetapi di era 70-an dan 80-an, kami tidak dalam konteks berlumba. Saya ingatlah kalau dalam 70-an Ihsan, di satu negeri atau mungkin satu Malaysia pun tak ada semua yang dapat semua A. Hari ini di sekolah saya tengok setengah-setengah sekolah yang nak dicari ialah yang mana yang tak dapat semua A. Jadi expectation itu terlalu jauh dan terlalu tinggi. Dan akhirnya mewujudkan budaya untuk membuat perbandingan-perbandingan ini. Jadi that's why perlu ada satu langkah yang untuk mendidik, mengenengahkan idea-idea yang baru supaya ibu bapa dan semua stakeholders, guru, pengetua, kementerian, kerajaan, semua sekali memahami apa sebenarnya yang diharapkan daripada konteks pendidikan. Kalau kita mungkin akan tahu juga sekolah mana yang mungkin lebih baik, keputusan-keputusannya baik, dan sukannya baik, perbahasannya baik, dan sebagainya. Tapi janganlah ianya menjadi satu dokumen awam yang seolah-olah itulah mesej yang nak disampaikan oleh kerajaan. Itu yang bagi saya yang pertamanya kita kena cuba elakkan dan tonjolkan sekolah-sekolah juga yang mungkin peperiksaannya tidak baik, tidak begitu baiklah. Maksudnya sederhana, tetapi mereka melahirkan bakat-bakat yang hebat-hebat yang akhirnya menjadi insan yang berjaya dan memanfaatkan negara kita. Bagaimana nak ubah stigma ni Tan Sri? Ini stigma yang cukup susah. Apabila pandai Ya, mungkin orang akan memikirkan ia akan mendapat pekerjaan yang bagus, belajar ya. yang tinggi. Sedangkan seperti yang Tan Sri nyatakan tadi, mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin sederhana tetapi melahirkan insan-insan yang cukup hebat. Oh, ya, saya kenal ramai. Sebenarnya ramai profesor-profesor di universiti, pemimpin-pemimpin korporat dan juga pemimpin kerajaan mungkin berada di jawatan-jawatan yang tinggi, bukanlah dalam konteks pelajar yang cemerlang seperti yang ditafsir hari ini. Kita harus faham, kepandaian itu IQ. Tetapi untuk menjadi orang yang lebih hebat, you memerlukan EQ. Satu ukuran lain. Keupayaan untuk bekerja dengan orang lain, bekerja dalam kumpulan, keupayaan untuk mengambil risiko, bertoleransi, bekerja secara berpasukan dan banyak lagi ciri-ciri kepimpinan, komunikasi dan sebagainya yang membolehkan kita berjaya. Jadi jangan kita telan mutlak mengatakan bahawa asal dapat saja semua A itu berarti you are already success. Saya nak sebab saya tahu di sekolah-sekolah harian sebagai contoh, kalau di tempat saya tinggal pun saya pernah menjadi ahli PIBG juga dulu. Di sekolah-sekolah berasrama penuh terutamanya, rata-rata kalau kita tengok pelajar-pelajar lebih kurang, saya tengok dalam tu ada lebih kurang katalah sekolah berasrama penuh lebih kurang 69-70 begitu. Bilangan pelajar dalam satu batch yang mengambil peperiksaan ada setengah tu 100 lebih, 180 begitu. Tapi kena ingat ya, ada 21 buah sekolah yang saya tengok dalam senarai itu yang calonnya kurang daripada 100. Sekolah menengah harian, dia ada A, B, C sampai J. Bila saya kira satu kelas 40 orang, cikgu nak kenal pun tak tahu yang mana satu. Dan bayangkan berarti ada 300, 200 orang pelajar. Kalau sasarannya adalah grade, mustahil sekolah ini akan dapat meningkatkan taraf dan they should not be penalized. Jadi perkara-perkara ini bagi saya lah lontaran yang saya buat itu, alhamdulillah saya bersyukur kerana niat saya baik untuk menggerakkan rakyat kita untuk memikir tentang pendidikan. Dan saya ucap terima kasih juga kepada semua yang menyokong, ada yang menghentam, ada yang panggil macam-macam kata-kata. Itu budaya netizen kita lah. Yeah. Tapi bagi saya yang baiknya ialah sehingga kini saya tengok dah lebih kurang 500, 600, easily dekat 1000 orang dah respon. Dan insyaAllah kalau ada dana saya ingin buat kajian lah daripada respon ini. Dan cuba interpret apa sebenarnya di dalam pemikiran rakyat Malaysia
Mungkin Mhm. Kementerian Pendidikan boleh bantu saya bagi dana sikit. Baik, Tan Sri yang, Tan Sri nyatakan tadi kalau nak berubah ni bukan kadang-kadang bukan boleh ambil sekelip mata. Dia Ya, kena ya, waktu dan kena ada petik sikit macam Tan Sri nyatakanlah. Maksudnya ya. kena dinyatakan, memberi pendapat, memberi pandangan dan sebagainya. Baik, terima kasih Tan Sri. Saya rasa macam tak cukup masa dengan Tan Sri ni nak cerita dengan Ehsan, lebih boleh lanjut. tak sikit saya Ehsan? Boleh, boleh. Silakan Tan Saya Sri. juga nak sebut. Ha, Pertamanya saya nak mengucapkan tahniah kepada YB Razi Jidin, Menteri Pendidikan. Bagi okey. saya, beliau telah menggerakkan beberapa inisiatif yang saya nampak agaknya sepemikiran dengan saya. Maksudnya dalam konteks untuk menjadikan pendidikan lebih baik. Jadi usaha itu teruskan dan saya ajak seramai mungkin semua stakeholder, ibu bapa, guru-guru, pengetua, pemimpin dan semuanya memikirkan perkara ini dan sama-sama kita merubah sistem pendidikan ini ke arah yang lebih baik. Itu saja sebenarnya harapan saya, Ehsan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia Minda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali yang kita bercakap berkaitan dengan ranking ukur prestasi sekolah ini yang seharusnya dan juga sewajarnya menurut Tan Sri perlu dimansuhkan. Apapun kita akan melihat kepada bagaimana perjalanan dan juga cadangan ini dari semasa ke semasa dan mungkin nanti kita akan bersama dengan Tan Sri mungkin ada perubahan lain selepas ini. Baik, terima kasih lagi Tan Sri. Itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.